petang dan juga sebentar lagi satu lagi ialah jam 6 sampai jam 8 malam. Jadi petang ni apa yang Zul nak kongsikan dulu bersama semua yang tonton kita punya Ruang Lunch dan Local 2 jam ni? Okey, jadi pagi tadi kita ada few data. Yang pertama kita ada GDP untuk Australia dan juga ucapan daripada RBA yang menyokong kepada Australia dollar, Zatul. Basically kita ada angka GDP yang lebih kuat daripada jangkaan pasaran, lebih tinggi. Performance untuk ekonomi Australia pada suku pertama 3 bulan tahun ni nampaknya kukuh. Kita ada kekuatan dekat pasaran komoditi, di mana Australia ni pengeluar komoditi, dan kita nampak ekonomi Australia ni lebih positif. Kita juga ada a bit of news mengenai kripto. US punya regulator bimbang sebab kepada all these tweets by Elon Musk, Zatul. Jadi kita ada tahun lepas kalau tak silap saya, di mana kita ada saham Tesla turun naik dengan banyak mengikut kepada tweet daripada Elon Musk. Dan SEC, dia punya badan penguatkuasa pemantauan dia memberi amaran dan menyaman, mengenakan compound kepada Elon Musk dan juga syarikat Tesla. Dan antara syarat dia, Tesla kena tengok, kena pantau apa yang ditweet oleh Elon Musk ni. Jadi apa yang dikatakan oleh SEC dalam pernyataan awal pagi tadi adalah kepada Tesla mungkin tak membuat pemantauan yang cukup kepada tweet daripada Elon Musk. Satu lagi adalah kepada mata wang Turkish lira, Zatul. Kita ada Presiden Erdogan Turki yang nakkan supaya kadar faedah diturunkan, dan kali terakhir benda-benda ni berlaku, kita ada pemecatan kepada anggota dalam Turkish punya Central Bank. Timbalan gubernur dia dipecat. Kalau tak silap saya, gubernur dia sendiri pun dipecat kalau tak silap saya, menyebabkan Turkish lira tu jatuh banyak awal pagi tadi. Jadi ada few things lah yang berlaku awal pagi tadi masa sembahyang subuh, masa awal pagi tadi. Jadi banyak juga meriah lagi hari ni, macam semalam juga. Jadi banyak yang nak dibincangkan kejap lagi bersama Zul. Teruskan bersama. Ada apa-apa soalan? Boleh tanya dekat ruangan komen sebelah kanan video ni. Waalaikumsalam semua. Ruslan, Akasha, Rosdi dan juga semua yang dah join lah. Okay, jadi tak nak buang masa Zul lagi, saya serahkan kepada Zul sampailah jam 4 petang ni. Silakan Zul. Thank you, Dato'. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam Ruslan, Kasha, Rosdi dan rakan-rakan yang lain. Sesi saya hari ini lain sikit, 2 sampai 4, dan insya-Allah pada sebelah petang nanti 6 sehingga 8 kita ada Facebook Live bersama Imran. Ikut Facebook Live dia. Mana tahu menang apa-apa kan. Zatul, okey, tak apa. Kita punya ni tak HDR, Zatul. Nanti Zatul kena tukar dia punya screen ke. Kalau tak dia tak sharp. Okey, tak apa. Jadi ada 2 sesi saya untuk hari ni. 2 sampai 4, 6 sehingga jam 8. Petang ni topik kita instrumen pasaran kewangan, sifat dan juga peranan. Wassalam, Imun. Okey, dan sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pembayaran asal, oleh itu jangan gugurkan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Waalaikumsalam Pian dan lain-lain. Dah makan tengah hari, Zul? Makan tengah hari, sila. Betul, buruk muka CMJ. Pakai 3GP. yang tadi tu Zata. Nanti Zata. So ada update dekat streamer program kita. So setting dia lari sikit. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan. Saya dah buat lebih 20 tahun. Jadi kita lihat dulu apa yang ada dalam pasaran. Wassalam kali.
dapat ikut kali. Okey. Kita lihat dulu apa yang ada dalam pasaran untuk semasa. Jadi secara besarnya sentimen pasaran pada waktu ini agak bercampur. Kita ada untuk China yang lebih rendah, kita ada kat luar China yang lebih tinggi, Europe yang lebih neutral. Ni pada waktu Asia bagi tadi China jatuh, teknologi sektor dia jatuh. Kita ada untuk untuk Jepun, untuk Nikkei yang lebih positif, ditutup lebih tinggi sebentar tadi. Kita ada Europe yang tak ke mana. Dia punya futures menunjukkan bahawa DAX dijangka tak berubah, lebih kurang penutupan semalam. Kita ada untuk US futures tak ke mana, berlega sekitar penutupan awal pagi tadi. Daripada sudut kalender awal pagi tadi kita ada GDP. Saya refresh, kita baru saja ada data untuk Germany. Kita ada GDP Australia yang keluar lebih kuat, lebih tinggi daripada jangkaan pasaran. Ini memang dijangka di mana kita ada kekuatan dekat pasaran komoditi. Untuk dan malam tadi kita ada ISM Manufacturing PMI untuk US lebih positif, lebih kukuh. GDT Price Index menunjukkan dairy products mula jatuh. Dalam kalau anda tengok result dia, few months dia dah mula menurun. Ini adalah untuk ni. Tapi kena faham, inilah daripada satu angka yang amat tinggi. Lain daripada tu untuk hari ini tak ada banyak daripada sudut data ekonomi, nothing much. Itali bercuti hari ini, ekonomi dia mula buka, mall dia mula buka. Waalaikumsalam Marian. Sekejap kita tekap. Okey, daripada sudut data ekonomi nothing much. Kita juga ada ucapan daripada RBA pagi tadi yang nampaknya RBA mula lebih positif. Ada kemungkinan untuk mengurangkan pembelian aset dia. Lain tak ada banyak. Kita tengok dekat chart apa yang kita nampak semasa. Okey, daripada sudut besarnya untuk semasa, kita ada untuk yen dan juga untuk New Zealand dollar yang lebih lemah berbanding dengan mata wang lain. Indeks kita cuma ada untuk untuk Jepun, untuk JP225 yang lebih positif. Jadi kita lihat kepada pergerakan dekat indeks, a few yang saya tweak sikit, di mana pada waktu ini kita sedang menjangkakan wave 5 daripada wave 3. Maksudnya kat sini kita jangkakan yang lebih sideways dekat sini. Yang lebih sideways. Maksud dekat indeks untuk hari ini, saya jangkakan pergerakan yang lebih sideways. Untuk hari ini, I'm talking about hari ini, tak semeriah apa yang kita nampak sebelum ni lah. So saya jangkakan untuk indeks, ini dekat hourly. Ini dekat hourly di mana saya jangkakan dekat indeks kita akan ada pergerakan dalam ini. Kita sedang membuat wave 5. Dalam yang lebih kecil ini adalah untuk indices. Ini adalah untuk indices. Okey, dalam ni dalam okey. Ini adalah untuk indices. Untuk hari ini, I'm talking about hari ini untuk hari ini. Tapi dia melengkapkan untuk US indices, dia melengkapkan wave 3. Okey, jadi kita ada yang dijangka lebih mellow lah, lebih ni. Saya tak jangka ini terlalu tinggi sebabnya kalau itu terlalu tinggi macam ni, sekejap saya adjust dulu kita akan ada wave 3 yang pendek. Dia tak dapat terlalu tinggi macam tu. Okey, so ini mungkin cuma dekat sini. Okey, ini mungkin cuma dekat situ. Dekat Sekejap Okey, ini cuma mungkin macam ni saja. Tak terlalu tinggi sebelum kita menyaksikan satu correction dan meneruskan pergerakan mengukuh. So, seperti inilah. Nanti saya just chart So, US 500, kalau kita letak tinggi macam tu, wave 3 ni jadi paling pendek. Okey, ini satu dalam dia. 1, 2, 3, 4 dan 5.
Okey, elite wave ni anda boleh buat apa sahaja. Okey, asalkan dia tak wave 3 internal dia tak bertindih. Okey. Jadi US apa pun ke atas anda tak short index. Okey. Itu adalah untuk US 500, tak ada peluang kat sini, tak ada apa-apa. Boleh tak dia bawah lagi? Yes, kalau dia bawah lagi ini wave 3. Dan kita ada extension maksudnya ini seluruhnya ini adalah wave 5 dan saya cuma alihkan dia macam ni. 1 2 lepas tu ini adalah 3 1 2 3 4 macam ni. Ini 1 2 3 4 and 5. Sorry, ini 3. Ini 3. Ini 4. Faham? Okey. Jadi kalau itu berlaku, kalau ke bawah lagi, kalau dia ke bawah lagi tak ada, sama, tak ada peluang. Kita menyangkakan dia akan habiskan 3 ni. Dia tak ada, saya tak jangkakan dia akan rally yang banyak. Okey, itulah untuk US 500. Untuk index even dekat DAX kita tengok. US 30 pun sama. 3 ni tak sampai 1618, so correction ini kita tak boleh masuk. Tak Pian. Itu setiap lekuk jangan. Ini tak ada apa-apa. Ini tak ada at least dia buat higher high kat sini ke kan. Tak ada apa-apa. Kalau anda tengok dekat sini, anda dah mula nampak, kita jangkakan dekat sini akan membuat ni tau. Akan membuat, akan membuat divergence di sini. Kalau anda tengok stokastik ni tak tahu berapa kali saya tukar dia. Kita dah ada snake sebelum ini. Kita ada snake dekat sini. Okay, so kita dah ada pullback internal untuk wave 4 dan kita jangkakan akan ada wave 5 kat sini. Ini daripada 111 lah kalau nak tengok 111. Saya tak buat yang tu. Saya melukis saya tengok. Tapi kalau saya ceritakan benda tu, sampai bila kita punya sesi ni tak habis kan? Kita cerita satu chart je habis 2 jam. Okay, kita jangkakan yang lebih lower momentum apa pun US 500 pun sama tak? US 500 pun tak. Pullback ni tak. Pullback ni tak ada 1618 kan. Kalau anda nak masuk selepas ni, anda tengok kita berada dalam equal leg area. Kalau ini wave 3, ini adalah ni, kita berada ini adalah dalam equal leg area. Di sini yes, sini kita ada momentum. Tapi tak cukup 2 time frame yang menyokong untuk kita nak katakan trend tu ada. 2. Satu dekat yang fractal besar ni, satu kat fractal yang kecil tu. Dua pecahan ataupun 2 time frame lah dalam bahasa kita ni, 2 time frame yang katakan ada trend. Sama ada dua-dua ada incomplete, dua-dua tu ada momentum, ataupun dua-dua tu satu incomplete, satu momentum, 2 time frame. Kalau dia break atas ni, contoh yang ini break atas ni, at least kita boleh katakan ini 1, 2, 3. Then kalau dia sampai incomplete, momentum ataupun incomplete, kita boleh masuk wave 4. 2 time frame. Ingat, 2 time frame yang ada trend. 2 time frame. Ini tak ada apa-apa. This one nothing. Jadi tapi arah dia ke atas. Jangan short dia. Kalau dia pullback ini anda tak trade. Ini 3 ni tak ada 1618. Kalau dia naik kan, 3 ni naik buat 1618, 3 ni naik buat 1618 kat sini. Anda dapati sebelah sini dia continue, dia buat higher high. Then 4 ni anda boleh trade. 4 tu anda boleh trade. Tapi arah dia ke atas. Arah dia ke atas. Masa ni untuk indeks tak ada trend. Tak ada trend.
Ini adalah untuk Nasdaq. Untuk Nasdaq sama. Nasdaq apa expecting apa sama juga wave 5. Sini kita tengok. 1 2 kat sini belum ada. Kalau 3 ni buat momentum, then dekat satu time frame dia tak buat high tau. Kalau 3 ni sampai 1618 tapi tak break high, anda tak dapat trade 4. Faham tak? Kalau 3 ni break 1618 dan break high kat sini, 4 tu anda boleh trade. Dia break high dekat sini. Kalau dia buat, saya bagi contoh, ini buat 1618, tidak break high. Lepas tu dia turun 1 2 3 wave 4. Lepas ni dalam ni 3 4 5 turun 1 2 3, dia ada incomplete. Dia ada incomplete. Dan kita boleh trade wave 1, wave 2. Tu boleh trade. Itu boleh trade. Yang ini boleh trade. 2 time frame. Itu 1, 2. Yang tu boleh trade. Kalau dia macam tu. Ini wave 4 macam ni. Contoh dia. Dan ini break 1618. Dan anda boleh trade. Jadi pada waktu ni tak ada apa-apa. Nothing. Stand on the side. Untuk indeks tak ada. Untuk indeks saya jangkakan arah dia ke atas, sideway ke atas. Hari ni indeks akan lebih sideway tapi ke atas. DAX pun sama, we are expecting wave 5 pullback. 3 ini tak ada 1618. Okay, ini tak ada incomplete sequence. Different dia sini buat high. Nampak? Itu different dia. Sekiranya dia pullback 5 ke atas, dia tak sampai juga 1 ni, dia naik macam ni. Dia naik macam ni, tak sampai. Tak juga sampai 1. 1, 2, 3 anda boleh trade. 4 ni anda boleh trade. Tu beza dia. Maksud 2 time frame ni maksudnya macam ni. Nampak tak ini ada buat high, ini dah ada higher high harian. Jadi dalam yang besar ni kita masih ada higher high dalam yang besar. Dalam yang kecil pula kita tunggu ada tak dia dalam yang besar ni dia buat higher high. Maksudnya dia ada trend lagi, masih continue. Dalam yang kecil kita masih ada incomplete. Katalah dia tak sampai 1. Waalaikumsalam. Cik baik tengok Discord. Okey, katalah dia naik macam ni, tapi dia tak sampai 100%. Macam tu. Dan 1, 2, 3, kita masih ada incomplete dalam yang ni. Yang besar dia continue buat higher high. Yang kecil, kita masih tak complete. Jadi kita boleh masuk yang 4 ni. Tu contoh dia. Faham? Benda ni, dia semua benda ni. Is everything adalah benda ni incomplete sequence ataupun momentum sequence. 1, 2, 3, 4, 5. Dia semua benda ni. Ada cuma kecil kan dia punya fractal, dia punya fikir kepada besar kepada kecil. Dia semua benda ni, dia sama cerita je. Sama je. Cumanya anda daripada besar kecil kan. Daripada daily turun kepada H4, H4 turun kepada H1, H1 turun kepada M30, contoh dia. Faham? Dua fractal. Fahamkan konsep fractal yang fractal tu. Fahamkan konsep pecahan. Jadi kat sini kita ada dalam yang besar dia breakout. Ini breakout. Jadi kalau ini masih ada incomplete, yang besar ada trend, yang kecil masih tak cukup, kita trade masuk daripada yang kecil. Boleh? Fikirkan daripada besar turun ke kecil. Besar turun ke kecil. Dua fractal. Fractal tu maksudnya pecahan. Yang nombor-nombor ni fractal. Saya tulislah. Okey. Fractal, kalau kita gunakan yang paling kecil yang ini
Kadang-kadang anda tengok, ini fractal. 2, 3, 4, 5. Lepas tu A, B, C. Lepas tu W, X dan Y. Ini subminuet. Lepas tu kita ada minuet. Ini yang biru. Okey, 1, 2. Dan anda dapatlah idea dia. Dan seterusnya. Lepas tu kita ada yang hitam ni. Iaitu 1. Lepas tu anda ada yang merah balik. 1 besar. 1 lah. Oh, 1 Lepas tu anda ada yang biru pula. Macam ni. 1. Lepas tu ada yang yang ni pula. Primary. Itu adalah dia punya turutan lah dan seterusnya. Jadi dua fractal kena trend. Dan baru kita ada trend. Satu fractal ada trend, satu fractal ada incomplete sequence ataupun momentum sequence. Dan anda treat. Okey. Yen pair. Banyaknya saya terima mesej pasal DJ ni. Kalau wave 2, ini kalau ada tengok turun dia, laju semacam kan. Itu wave 2. Jadi saya tukarkan charting ni, saya tukarkan chart dia, instead of ini 3 dan 4, turun laju semacam, saya senang je. Sekarang ni saya nak lukis chart simple je. Kalau kita ada set up, lepas tu orang duk mesej, DJ bila nak naik bang? Tengah wave 2 lah tu. Saya tak dapat nak tengok laptop ataupun PC semalam sebab anak main game sampai jam 2. Lepas kita punya sesi kan. Jadi saya tak dapat nak update chart. Kan? Tanya dalam grup. Mungkin Aryan boleh cerita Dale bagus untuk lukis. Jadi tanya Dale. Kan? Saya tak dapat nak ni. Saya senang je. Ni tengah wave 2 ni. Kalau keluar kabut mesti wave 2. Simple je saya punya ni sekarang ni. Senang je indikator. Tak payah tengok RSI. Tengok phone. Kalau banyak tanya, bang, bila DJ nak naik, nak MC account. Yang kau tu tak ada letak SL, apa hal? Aduh. Sama time frame ke, Zul? Tak. Fractal ni macam ni. Kalau kita nak lukis fractal, kan, ini biasanya adalah minute chart kebiasaannya. Yang merah ni daily chart. Itu untuk lukis. Tapi tak kisah mana-mana time frame yang anda nampak lekuk. Faham tak? Tak buka chart forex lagi hari ni. Tak. Dia kalau anda tengah tengok dekat kalau anda tengok daily kan. Kalau anda tengok chart ni daily, macam DJ ni kan, anda buka daily, anda tak nampak yang kecil-kecil tu. Anda tak nampak. Macam mana kita nak tengok yang kecil-kecil ni kan tak nampak? Kan? Kalau saya tunjukkan yang merah ni kat situ, tengok. Kalau saya tunjukkan merah ni dekat daily, nak tengok macam mana dia? Tengok. Macam ni rupa dia. Macam mana nak tengok dia? Terlalu kecil. Tak nampak lekuk dia, tak nampak. Tak jelas. Sekarang ni saya senang kan? Kalau nak tengok wave 2 ke tak, kalau kita ada set up, orang banyak message, wave 2 lah senang jadi. Apalah. Setiap lekuk, setiap candle, bang, dia dah turun banyak ni bang. Zone untuk ni adalah zone between 1 ke 1618. Terlebih daripada sini, kena stop loss lah. Itu je. Tak ada semua kita dapat 100%. Tak wujud. Kalau dapat 100%, awak ingat saya ada kat sini je. Pian, kalau semua entry kan, memang 100% dia kena kat sini terus naik. Kita dua tengah shopping kat mana, Pian? Pian, Aryan, kalau betul-betul dekat satu tu, memang kena. Satu pip terus pergi. Kita dua dekat mana sekarang ni?
Apalah duk. Kalau ada lah. Jadi kalau anda enter yang ni, yang saya tahu, Bang Galil, kita duduk kat pulau. Mana duduk kat pulau? Kita beli pulau. Kita nampak pulau. Cantiklah pulau tu. Jom beli. Bagi siapa yang enter yang ni, anda dah BE ya. Tu dah kena 50%. Kejap saya check dulu. Dah lah tak ada MT4. Saya kena trade pakai phone ni. Dia kena 50%. Sekejap. Mata dah lah tak nampak dah pakai phone. Sekejap. Cat dia tak on lagi. Cat dia tak on lagi. Tak, belum 50%. Dekat XM belum. Belum 50%. Okey. Jadi dekat cat lain ini dah 50%. Tarik lah 50%. Kalau dia 50%, first position ataupun partial anda close. Alihkan stop loss. Anda boleh alihkan stop loss dekat entry anda. Saya alihkan stop loss sini. Kan bulan. Kita beli bulan. Ada kat Wakanda. Kat shopping. Okey, jadi kalau anda ada entry yang ni, ni dah 50%. Tengok level dekat XM. Saya tak nampak. Mata ni memang tak nampak. Jadi anda alihkan, saya alihkan BE dia dekat sini. Kat sini. Sebabnya saya tunggu peluang untuk dia pergi lagi. Cayman Island. Okey. Ambil risiko yang sanggup kita ambil. Itu je. Okey, itu adalah untuk GJ. So GJ ni ini sharp correction dan saya letakkan dia. So, ini boleh jadi A, B dan C ataupun W, X dan Y. Tak kisah apa pun, sama, tempat dia sama. GJ ke atas, UJ pun ini dah break out. Jadi maksudnya sini 4 kita. Sini 4 kita. Okey, sini 4 kita. Itulah untuk UJ. UJ saya kena tukar dollar index a bit ya. So untuk Euro JPY, it might be 2 kat sini. Kita tunggu break high dekat sini. Kita tunggu break. So ini nampak 5 wave. Sini nampak macam 5 wave. Tapi dia tak break lagi. Kalau dia break, then 2 kita kat sini. Maksudnya kita sama dengan GJ tadi ke atas. Asalkan anda tak short yen pair. 15537. Okey. Asalkan anda tak short yen pair. Jadi kalau ini turun balik ke bawah. Kalau ini turun balik ke bawah, kita ada incomplete sequence, anda boleh trade dekat 2 ni. Jadi GJ tadi mungkin kena BE ataupun kena stop loss, whatever. Anda dah pergi, saya ikut je SOP, itu je. Ikut dia punya sistem. 50%, kalau GJ dapat 50%, ini turun balik, saya enter yang ni. Kalau GJ tak keluar partial, tak tutup, ini turun balik, saya tak enter. Boleh? Ini tak sampai lagi equilibrium. Okey, itu adalah untuk EJ. Ini adalah untuk EJ. Mana EJ? Itulah untuk EJ. Jadi, cuma masuk untuk EJ tu, kalau GJ tadi dah lock. Okey, 155.371. Sampai 371. Saya 155.37. Cukup. Tak ada 371. Okey, kalau dia turun balik, then kita boleh cari peluang untuk EJ ni. Kalau dia turun balik. DJ anda dah lock. Kalau itu berlaku. Kalau tak ada. AUD JPY ini buat higher high. Jadi anda tahu ini buat higher high. Di sini kita ada higher high berlaku. Dan nampaknya kita sedang buat, ini adalah 1, 2,
Ini adalah satu. Belum. Tak dah, belum dapat. Kita tak cukup lekuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Belum. Kalau anda kira satu lekuk dia baru saja ada 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau anda nak kira satu, dia baru saja ada 11 lekuk. Jadi belum cukup. Dia kena buat 12, 13. Dan 1, 2, 3. Kalau ada yang break RSI. Kalau malas nak buat Elliott wave, ini tip dia. Kalau anda malas nak buat Elliott wave, setiap kali ada structure ni macam ni kan. Lepas tu dia ni, lepas tu turun. Lepas tu dia break structure. Dia break structure buat higher high ataupun lower low. Kalau anda dapati kawasan ni, kalau anda memang malas lah, anda nak pakai incomplete sequence dengan momentum sequence saja trade. Saya bagi tip nak tip dia. Kalau memang malas betul aku nak buat Elliott wave ni. Okey, ini tip dia. Apa tadi? Ini anda tengok ada incomplete sequence. Dan anda dapati breakout ini dalam bentuk memang trend. Nampak cantik je. Ini teknik channel. Kalau anda nak tahu kami semua rajin. Okey. Kalau belum mahir tapi rajin ataupun tak mahir, dia ada peringkat-peringkat dia. Dia tak mahir dan juga malas. Ataupun dia malas dan mahir. Macam mana tu? Ada orang dia pandai tapi dia tak nak lukis. Ada juga. Tak sempat. Ni saya bagi yang paling simple. Anda dapati ada incomplete sequence. Sini tak kisah. Asalkan breakout ini cukup sifat. Faham cukup sifat dia? Ya? Anda tengok dia berakhir dengan divergence. Nombor, anda kira lekuk dia. Anda kira lekuk dia. Jumlah lekuk dia, kalau anda nak kira satu turun naik tu, hendaklah 5, 9, 13, 17, 21 dan seterusnya. Selagi dia tak sampai ada incomplete sequence ataupun momentum sequence, okey, buat dia sebelah pagi saja Kasha. Kalau cerita banyak kerja, kalau anda tengok jadual saya, dan kita boleh sembang pasal banyak kerja. Kan? Saya update chart 2 kali je. Cukup sifat. Itu je kan. Dan kalau tak nak ni, anda kira satu lekuk. Ini 1, 2. Anda kira satu lekuk tu. Sebab kalau dia berbentuk sebagai diagonal, breakout dalam diagonal, anda boleh trade dia. 5, 6, 7, 8, anda tengok 9. Okey. Itu yang pertama. Dan anda dapati ini nombor 9. Faham? First, incomplete sequence ataupun momentum sequence. Breakout daripada range. Faham? Daripada satu range, anda nampak dia breakout. Ataupun dia continue structure dia. Nombor 2, jumlah lekuk dia 5, 9, 13, 17, 21 dan seterusnya. Berakhir dengan divergence. Okey? Dah cukup? Nombor 3, anda tunggu RSI break structure. Faham? Sebab anda nak tengok dia betulkan structure ini. 1, 2, 3. RSI yang kita cerita semalam. Alamak, sekejap pula aircon dia. Kepanasan aku. Okey. Kalau tak pengsan.
Sudah ekor ni tak jalan pula. Faham? RSI brake structure. Ingat tak yang kita cerita semalam? Brake structure. Boleh Arian? Pian? Kalau memang tak nak lukis elite wave, cuma tengok chart Zul saja. Anda boleh gunakan cara tu. Bertiga benda ni. Tiga benda ni. Boleh? Boleh. Tiga benda tu je. Incomplete sequence, momentum sequence. Itu yang pertama. Fibonacci dulu. Lepas tu ada tengok nombor dia. Breakout tu hendaklah 5, 9, 13, 17. Ada kira satu-satu lekuk yang anda nampak. Lepas, kalau anda nak tengok lekuk tu, anda boleh guna stokastik. Ikut stokastik punya wave. Lepas tu tengok RSI break structure. Trade. Tunggu 3 wave. Itu je. Tapi dia punya break tu hendaklah daripada RSI punya break hendaklah daripada nombor lekuk 5, 9, 13, 17, 21. Faham? Itu kaedah paling simple. Saya gunakan tu je sebenarnya. Boleh tak? Saya gunakan tu je sebenarnya trade. Tapi untuk nak faham benda ni, anda dah faham elite wave, anda sekarang ni dah faham apa saya cerita kan? Kalau anda tak faham elite wave, boleh tak faham apa saya cerita? Tak faham kan? Satu saya kata, anda kena faham elite wave. Baru anda tahu apa yang kita ceritakan ni. Kalau tak faham elite wave, saya cerita benda incomplete sequence, momentum sequence, 5, 9, 13 tu apa benda tu cerita ni. Itu je sebenarnya. Mana Abigail? Abigail tunggu nota ni. Boleh? Okey. Dah faham? Dah faham. Itulah. Kalau tak faham elite wave, anda tak akan faham apa saya cerita benda yang sebelah kiri tu, yang sebelah atas tu kan. Tapi the moment anda dah faham elite wave, alah, tu je sebenarnya. Penat aku duk lukis naik turun 1, 2, A, B, C, W, X, Y. Tapi kalau anda faham elite wave, then anda tengok benda ni lah. Simple je. Itu dia. Apa benda dah bunyi. Sekejap. USD CAD. Lepas ni kita tengok. Okey. USD CAD. USD CAD. USD CAD. Ni contoh dia. Tengok, ni contoh dia. Ini breakout kan? Ini breakout. Ini breakout. Ini breakout kat sini. Ini buat lower low. Okey, ni breakout kan? Lepas tu anda tengok. Ini triangle. Jadi tak cantik sangat. Tak kisah. Daripada selepas breakout tu, tak kisah. Anda kira lekuk dia. 1, 2. Anda kira, boleh kira 1, 1, 1 kalau anda nak. 3, 4, 5. Faham? Ada kira je. Kalau nak kira 1, 2, 3, 4, 5 kecil-kecil ni pun boleh. Kalau nak. Galih dan nol. Anda nampak tak jumlah lekuk dia? Jadi sekarang ni anda nak tengok RSI dia break structure. Okey? Break structure. Maksudnya macam ni. Break trend line. Ni sekarang ni break trend line. Jadi anda nak tengok 1, 2, 3. Boleh? Anda nak tengok 1, 2, 3. Tak kisahlah dia kat mana. Tak kisahlah dia mana. Ini triangle. Jadi kalau kita ambil, ini adalah untuk UCAD. Okay. Saya tak enter sebab daripada sudut ini triangle. Sebab 1, 2, 3.6 dia lebih daripada invalidation. Tapi faham contoh dia? Tak kisah macam mana rupa dia. Kalau ini 4, ini mungkin 4. Ini mungkin 4. Nanti saya kena tengok lain-lain punya ni. Ini mungkin 4. Ini adalah 1, 2, 3,
4 dan 5. Faham? 1, 2, 3, 4, 5. Dah refresh bibir dan suara tak sing. Jangan lama sangat tengok bibir saya. Lapar. Faham? Saya kena tengok kepada lain-lain Canada Dollar punya pair. Tapi sini ada set up. Sini ada set up. The thing is 1, 2, 3.6 dia sama high kat sini. Jadi tak cukup sifat lah. Tapi ini lebih kurang cara dia lah. Ini lebih kurang cara dia. Saya buat benda ni je sebenarnya trade. Saya kira je lekuk dia. Saya pernah cerita belum masa mula-mula saya cerita Elliott Wave. Apa saya cakap? First thing, anda pandai mengira tak? Kalau anda pandai mengira, anda boleh buat dia. Asalkan pandai mengira 1 sampai 5. Itu je. Okay? Ini saya tak trade. Ini saya tak trade. Sebab 123.6 dia lebih tinggi. Okay. Tapi tu contoh dia lah. Ini buat low. Ini daripada high kat sini. Bukan daripada 4. 1, 2, 3, 4. Anda tengok yang nampak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Anda tengok RSI dia break structure. Kalau kita equal leg dia 123.6 tak lebih daripada high kat sini, kita boleh trade. Boleh? Okey, kita balik kepada yen pair tadi. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Then tak cukup sifat. Ini turun balik, tak cukup sifat. Okey. Tak cukup sifat. Lain daripada tu, untuk yen pair kita dah ada GJ. Lain daripada tu EJ kalau dia turun daripada semasa. AUD JPY ini bukan high. NZD JPY. NZD JPY masih lagi in progress untuk lengkapkan wave 2 ni. Jadi ini adalah 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, NZD JPY. Maksudnya AUD JPY ni masih ke bawah. AUD JPY. CAD JPY pun masih ke bawah. Ini pun masih ke bawah. Ini masih ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Satu lagi high. Okey. Itu adalah untuk. Sebabnya dalam ni kita akan lukis 1, 2, 3, 4, 5. Whatever cara anda lukis Elliott Wave lah. Elliott Wave ni, saya fitkan Elliott Wave dalam yang lekuk-lekuk tu. Faham tak? Dalam lekuk-lekuk tu. Setiap kali 5, 9, 13. Itu adalah nombor 5 saya. Kalau saya anggap ini sebagai satu positif. Kalau saya kata, ini 2, ini W, X. Ataupun ini A, B dan C. Dan sini akan jadi 3. Maksudnya dia akan jadi macam ni. W, X dan Y. Saya akan fitkan dia. Itu je guna Elliott Wave. Elliott Wave tak ada apa-apa pun. Cuma papan tanda je. Lekuk anda nak kira satu-satu macam ni. Anda nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tetap tak cukup. Kenapa saya tak tahu? Memang itu hukum dia. Itu kena tanya mendiang RN Elliott. Dia yang jumpa benda ni. Itu Elliott Wave. Yang logo-logo tu cuma cara tanda je. Elliott Wave sebenarnya lekuk tu, lepas tu fractal, pecahan dalam lekuk. Gelombang. Itu sebenarnya Elliott Wave. Bukannya Elliott Wave 1, 5, 3, A, B, C, W, X, Y. Itu cuma tanda dia. Elliott Wave semua cerita gelombang. Itu sebenarnya konsep Elliott Wave. Macam apa Jepun tu? Ni. Apa nama yang Jepun tu?
Ni. Allah, pandai boleh lupa pula. Apa nama dia? Yang Jepun tu. Ada Kumo apa semua tu. Dia bukannya cerita indikator tau. Dia cerita pasal 3 konsep. Time cycle. Dia bukannya cerita pasal bukan Satoshi. Dia bukannya cerita pasal ni. Dia bukannya cerita cuma pasal kejap 7-6 cuti. Banyaknya cuti kita duduk cuti je kan. Saya tak berapa suka cuti, tapi kita banyak cuti. Okey. IVN, itu dia. I ni satu macam tu. V bentuk V, N sama je. Itu sebenarnya bukannya pasal indikator dia. Indikator Ichimoku, yes, Ichimoku. Okey, UDJPY ini tak ada. Dalam ni kita dah ada trend dalam yang kecil. Jadi kalau kita kira 1, 2, ini semua masih lagi korektif. Satu lagi high, kalau dia buat satu lagi high macam ni, satu lagi high, then ada tengok RSI, dia break out, ini boleh entry. Faham? Itu yang penting. Ini break high. Yang penting structure, ada high, ada low. Boleh? Sudah. Goichi. Faham? Anda tengok RSI dia break structure. Pada waktu ni, ini baru tengah test. Mungkin dia break structure. Belum confirm. Tapi yang dia break structure adalah dalam count yang korektif. Jadi kalau korektif, dia masih boleh jatuh lagi. Faham? Kalau dia naik dan dia breakout, dan breakout dia berakhir dengan divergence, serta count dia adalah count motif 5, 9, 13, 17, 21, 25, dan 3 wave, breakout 3, 1, 2, 3, lekuk nampak, trade. Itu je. Nobita Nobi. Giant, ada giant. Faham? Anda akan faham tadi kalau anda faham Elliott Wave. Anda tak faham Elliott Wave, saya cerita apa pun dekat sini, apa benda Zul cerita 5, 9, 13. Okey. Cat JPY satu lagi lekuk ke bawah ni kita boleh trade. Setakat ini daripada yang breakout ini, kalau anda kira satu-satu lekuk, kalau anda nak kira satu-satu lekuk lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di mana kira? 7, 8, 9. Lepas tu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kalau nak kira 25, 26, 27. Macam mana nak tengok satu-satu ni? Ni high ke tak? Kira dia akan nombor-nombor tu. Faham? Kira dia habis-habis lah kalau nak kira satu-satu macam tu. Tak payah pun. Ini wave 3. Ada nampak 1, 2, 3, 4, 5. Ini 3 habis kat situ. Teruknya 4 punya leg. Pergi tekan ni 4. Pergi tekan refresh. Faham? Nampak tinggi macam ni. Ini wave 3. Dia naik lagi. Ini wave 5. Lepas tu anda tengoklah. Sini dia kena breakout RSI. Sini kena breakout RSI. Turun ni kena breakout. Maksudnya breakout ini. Sini yang kena breakout. Jadi kalau dia tu anda nak tengok dia breakout ini di structure. Sebab ini membetulkan structure ini. Jadi anda nak tengok daripada sini, anda tarik. Ingat tak triangle tu? Mana triangle ni? Mana tool triangle saya? Anda tarik triangle daripada bawah yang ni kepada yang atas. Okey. Jadi kalau dia breakout structure ini, maksudnya RSI ni,
Saya letakkan ke atas. RSI ni breakout ini, then ini anda boleh trade. Kalau nak kira macam tu pengsan lah kan. Cycle sequence correlation malam nanti, petang nanti. Kalau anda jangka ini A, B dan C, CAT JPY, sama ada CAT akan, okey, CAT JPY simple je. CAT JPY ni apa? CAT JPY adalah USD CAT dan USD JPY kan. Dan anda dapat CAT JPY, betul tak? Jadi kalau ini jatuh dalam A, B dan C, sama ada USD CAT, maksudnya CAT jatuh ataupun JPY kuat kan. Jadi sama ada USD CAT tengah naik ataupun USD JPY tengah jatuh. Lepas tu ada tengoklah apa bentuk struktur dekat USD JPY. Kalau ini jatuh, kalau ada jangka A, B dan C, anda tengok USD JPY, ini naik, jadi itu bukan USD JPY jatuh, itu USD CAT naik. Jadi anda tengok USD CAT dia naik. Jadi kat sini ada kemungkinan untuk buat A, B dan C. Faham? Faham kali? Itu je. 1, 2, 3. Anda tengok struktur ni, jadi ini A, B dan C. Maksudnya, kalau ini A, B dan C, USD JPY ni tak dapat nak kuat sangat. 4/5 ni, dia akan jadi diagonal. Ini akan jadi macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dia tak ada, dia tak trend sangat. Sebab kalau USD JPY trend sangat, kalau trend 3 dia trending sangat, CAT JPY tak dapat jatuh. Faham? Anda kena tengok konsep triangular, 3 benda. 3. Jadi Illuminati kita. Faham? Anda kena faham konsep 3 benda untuk currency triangular. Anda ada 3 benda dekat situ. Sebabnya sama ada mata wang kebanyakannya base dalam US dollar, Malaysia ringgit quoted dalam dolar. Itulah dia. Jadi kalau kita jangka untuk CAT JPY buat A, B dan C, A, B, C. Okey, sini ada 5, sini ada 5. Okey. Jadi itu kedua-duanya motif. Dan ini CAT CJ. Tapi ada nampak UJ tengah nak naik. Ini UJ. Ada nampak UCAT, okey, pun tengah naik, tapi selepas dia break out 5 wave. Okey, dia nak naik. Dia naik macam ni. Ini UCAT. Macam mana saya lukis? Ini UCAT. Dia daripada lower low. Ini lower low. Kan? Jadi, kalau anda nampak CJ ni turun dan dijangkakan buat 5 wave, UJ naik, UJ tak akan naik laju. Kalau UJ naik laju, CAT JPY ni tak dapat buat 5 wave. Faham tak? Tak dapat buat 5 wave. Kalau UJ naik, CJ juga boleh naik. Betul tak? Sebab JPY lemah. Ini cuma turun kalau CAT lemah, JPY ada tentukan mana satu. JPY kuat. Faham? Ini logik je sebenarnya. 5 minit lagi, kita baru sampai yen. Memanglah. Tak apa, hari ni kita entam 4 jam. 2 jam, petang nanti 2 jam lagi. Saya ceritakan benda ni. Kalau UJ kita nampak dia naik, kan? Jadi ini bukan JPY kuat. JPY sideway. Kelemahan ini sebab Kanada dolar yang lemah dalam keadaan ini. Faham? Faham tak?
sama ada JPY ni tak lemah. JPY sideway. Ya, Kanada dolar yang lemah. Jadi kita nampak UCAD, tapi kita tak kata itu trend reversal. Sebab UCAD kat situ baru saja buat lower low. Dan kalau dia ada incomplete sequence ataupun momentum sequence ke bawah, pergerakan itu cuma retracement. 3 jam lagi, 3 jam 5 minit lagi. Faham? Tiga benda. Saya ambil lah. Kita buat sukan. Kita cerita, nanti kita cerita pasal dolar dengan gold apa semua. Gold ada peluang nak enter tau. Lepas break nanti. Sabar. Satu candle tu 1 jam. Nak tengok setiap tick tak ada tahan. Okey. Anda bayangkan kita ada rumah tiga orang. Kita bayangkan 3 orang, adik-beradik. Kita ada Galih, okey, Galuh, susah kan, orang tak faham. Kita ambil nama lain. Galih, Pian dan Rosdi. Okey, kita ambil 3 orang ni. Jadi kalau kita tengok dan 3 orang ni masuk pertandingan sukan badminton. Badminton Okey, dia masuk main beregu. Tapi cerita dia dia boleh tukar-tukar partner. Okey. Kalau kita nampak Galih tengah bagus, Pian tengah bagus. Okey, tengah bagus. Kalau kita gandingkan diorang ni, prestasi dia orang kalau sama-sama bagus, peak prestasi dia adalah 100%. Ini sideway. Kan? Ini adalah peak performance dia. Galih dengan Pian sama-sama kuat. Jadi itu 100%. Galih, Rosdi sama-sama kuat. Itu 100%. Itu peak kita. Dan kita ambil 100 kepada 0. 100 kepada 0. Okey. Kalau semua ni kuat, kita gandingkan dia. Kalau dia seorang kuat, seorang lemah dan setara kekuatan dia, ini 50. Faham? Ini 50. Kalau seorang kuat, Galih kuat, Pian lemah. Dan kita ambil performance dia sebagai robot. 100 kepada 0. Galih tengah 100, Pian tengah hancur. 0. Jadi kita dapat angka 50. Faham? Okey. Katalah kita ada yang masa dia naik turun. Antara 0, 50 kepada 100 tu. Nak cerita dalam bentuk binary yang susah ni. Katalah Galih hari ni okey. Pian tak berapa okey. Kan? Tapi Galih okey dia 80. Pian tak okey dia 40. Kita ambil average ni berapa jadinya? 40 ni 60. Okey, cat dia berada dekat sini. Payahlah saya nak guna contoh ni. Tapi anda fahamlah 3 ni. Faham tak? Sama macam ni. Sama macam 3 arbitrage 3 ni. Arbitrage 3 ni, ya. Faham? Susah saya nak explain ni. Saya nak cuba cari contoh yang simple sikit. Apa yang kita nak trade? Kalau CAD JPY, yang penting apa kita nak trade. Kalau CAD JPY ni turun dekat sini, anda boleh masuk. Faham? Sini ada higher high. Kenaikan dia dalam 5 wave. Itu je yang penting. Yang penting itu. Lain tak penting. Faham? CAD JPY anda boleh long daripada 2 ni. Tunggu dia break A, tunggu break ini dulu. Okey. Baru kita dapat kira kat mana. Abang Rosdi jadi referee. Biarlah dia orang nak buat apa pun.
Susah nak explain dia. Anda faham kan? Anda sedang trade tiga benda, bukannya trade dua benda. Bila anda tengok cross, bila anda tengok cross. Faham? Ini ada incomplete sequence. So, breakout dengan 5 wave. Dalam yang besar, dia ada trend. Yang lagi besar, yang lagi kecil pun dia ada trend. Tak cukup lagi. Trade lah, itu je. Asyik kena penalty. Okey, KJPY kita ada set up. GJ kita dah masuk. EJ ada peluang. NJ tak lekap lagi. Kalau ada satu lagi kaki ke bawah, anda boleh trade untuk NJ. Okey, GJ kita dah ada. Okey, kita berhenti rehat sekejap. Kita sambung balik untuk dolar dan juga komoditi serta proses selepas ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yen Pay, Euro JPY, CAD JPY, NZD JPY ya. Bagi mereka yang ada akses kepada chart saya, anda masuk kepada okey. Anda masuk kepada Yen Pay tu, anda boleh dapatkan chart NZD JPY dengan pergi dekat JPY punya chart pack, anda type NZD JPY dekat sini ya. Okay, dia memang kalau buka macam ni tak ada. Anda kena savekan dia sebagai apa? Template dahulu. Lepas tu anda dapat tengok NZD JPY ya. Okey, kalau dia tak balik nak buat macam mana? GJ kita dah ada. Kalau ini turun, GJ kita akan buat wave 2. Itu je. Okey, dollar pair. Okey, dollar index. Conteng, penuh conteng. Okey, ini wave 2. Ini wave 2. Anda kira lekuk dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau nak kira satu-satu macam tu, 15 dalam ni akan ada 4. Ni akan ada 19. 5, 9, 13, 17. Kalau anda kira satu-satu ni akan ada 17. Ataupun 5, 9, 13, 17. Kalau nak kira satu-satu ni. Jadi, sini kita tengah ada breakout RSI. Tapi, syarat pertama tadi apa? Boleh trade tak yang ni? Tak. Dia kena ada incomplete sequence dan breakout. Ni tak ada. Ini tak ada. Trend tak ada. Trend dia tak ada. Faham? So, dollar index belum lagi. Belum ada trend. U-shave pun sama. Ini tak breakout. Kalau breakout, kita trade. Ini breakout. Ini breakout satu. Ini mungkin boleh trade tau. U-shave ni boleh. Ini breakout satu. Ini breakout. So, ini dah breakout structure. Okay. Sini kita ada 1, 2, 3 dekat mana? Dalam yang kecil lah. Kalau kecil 4, 5. So kita ada 1, 2 dan 3. So ini adalah U-shave. 1, 2. U-shave dah boleh. U-shave dah breakout. Breakout ini. Breakout yang ini. Ini flat. Okay, U-shave. Maksudnya untuk euro US dollar tengok ada tak? Ini break. So ini adalah wave 2. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. 1, 2, 3. Okey, U-shave kira saya akan masukkan di dalam market outlook nanti. So saya tak dapat nak buka dekat XM, tak ada MT4 dekat sini, tak ada. Ni tak ada MT4. Macam semalam kita tengok GJ kan, dia dekat lain, level dia tak sama. Jadi EU ni anda boleh masuk. Ini breakout flat. Kita ceritakan semalam dia breakout satu ni kan. Okey, ini anda boleh masuk. 1, 2, 3 dan RSI break structure. Faham?
RSI break structure. Structure ini, dia betulkan structure ini ya. Break structure ini. Faham kali, Rosli? Okey, itu adalah untuk EU. Saya masukkan EU kat sini. Saya masukkan EU kat situ, Euro, US dollar and USD chef. Kirakan level dia ini, jangan takut terlepas. Alah, ini ada 4 candle lagi, 4 jam lagi. 4 jam lagi pun. Sekejap. Okey. Tak perlu takut terlepas entry. So Euro USD U chef saya akan masukkan dalam ni. Anda kirakan tarik Fibo dia, tarik Fibo dia kat tempat tu. Sekejap. Saya tak tahu macam mana nak buang notification. Dekat je ni tak dapat. Macam-macam saya buat. Kecuali saya tutup terus. Then dia keluar. Dia tak keluar. Okey. Euro US dollar U chef. Pilih salah satu. Jangan trade dua-dua. GBP US dollar seperti kita ceritakan semalam. So saya tukar dia punya ni saya jadikan sini flat. Sebab kalau anda kata GJ nak ke atas, anda tak dapat kata GU ni nak buat wave 2 kat sini. Anda tak dapat habiskan satu kat sini. Sini jadi A, B dan C. Faham tak wave sequence? Okey. Anda faham tak wave sequence ni? Jadi saya kena habiskan one of this ini. Kalau ini breakout structure, GJ kita kan kena stop loss. Ni macam ni. Saya kena jadikan sini sebagai 5 wave. Dan saya kena jadikan dia sebagai flat. Saya tak suka lukis flat. Tapi kalau dia memang flat, berpandukan correlation. Nampak tak? Saya tak lukis Elliott wave. Saya lukis market dynamic menggunakan Elliott wave. Nampak tak beza dia? Saya gunakan correlation. Saya bukan gunakan Elliott wave. Faham? Elliott wave cuma sebagai papan tanda. Saya jangkakan ini ke atas sebab DJ ke atas, US dollar index ke bawah. Jadi GU kita ke atas. Itu sebab dia. Jadi saya terpaksa jadikan sini sebagai habis untuk dia naik ke atas. Macam mana saya kena buat flat kat sini. Sebelum ni satu kita kat sini. Ataupun sini. Sini satu kita. Jadi saya extend kerana dia itu je. Itu beza dia. Sebabnya kalau anda lukis Elliott wave, kalau anda buat dekat 1 hour, anda akan pening. Siapa pernah buat? Siapa pernah buat Elliott wave 1 hour, anda update dia sentiasa? Ada tak? Borang boleh buat seorang-seorang yang buat banyak chart banyak ni. Tak payah cerita 72 chart lah, tak payah. Kita cerita pasal dollar pair saja, 5 pair. Saya nak tengok siapa boleh buat. Kalau anda cuma lukis Elliott wave, anda akan jam. Kalau anda buat correlation, then ini berlaku, aku ubah benda ni. Tu cara dia. Faham? Itu beza dia. Dan kita cuma trade bila ada setup yang kita nak. Tu dia. Kalau saya jangkakan ini ke bawah, GJ ni kita tak dapat kata dia habis kat sini. Ini akan jadi 1, ini jadi 2, yang besar lagi. Itu dia. Sebab kalau setakat nak extend ni senang je. Elliott wave senang. Nak lukis dia senang. Berpinar mata tengok laptop. Nampak tak saya lukis cepat? Sebab apa saya lukis cepat? Kita habis pukul 6 kan? Pukul 4 sampai 6. 5 sampai 7. Lepas tu kalau ada update, kan kita punya sesi pada pukul 8 kan? Dalam masa, saya sempat makan tau. 15 minit tu saya boleh update chart. Sebabnya satu market. Konsep dia satu market.
Kalau bagi laptop saya shutdown. Aduh. Sebabnya dia konsep dia satu market. Itu je. Kalau ini turun balik ke bawah, sini jadi ni Galih. Kalau ini jadi 1 2 3 4 5 dan kena stop loss. Lebih satu ada level 1618 1 2 3 1 2 3 4 5. Anda rasa ini 2 tak? Anda tak katakan dia 2. 1 2 ni kecil. 1 2 apa ni besar sangat. Saya akan alihkan 1 2 ni macam ni. Itu je. Kalau ini saya lukis macam ni, GU, kita akan habiskan 1 kat sini. Ini akan jadi A, B dan C. Faham tak? Ini akan jadi A, B dan C. Itu adalah market dynamic. Dan kita gunakan elite wave untuk ceritakan apa yang kita jangka. Dan apa kita jangka berdasarkan structure, berdasarkan momentum, berdasarkan level, FIBO. Itu kunci dia. Saya yang konsep ni semuanya FIBO kalau nak faham. Semuanya FIBO. Semuanya FIBO. Kalau FIBO level break, then saya buat something. FIBO level tak break, saya tak buat something. Itu dia. Okey? Itu je. Okey, GU kita masih dalam wave 2, in progress. Kita ada AUD US dollar, lengkapkan C. Okey, ini 45 wave. Nampak? Kalau correction, dia boleh truncate. Jadi kita dah memulakan wave 5 kat sini. Maksudnya US dollar tak lemah sangat. US dollar tak lemah sangat. Ya? Tak lemah sangat. Tapi sideways ke atas untuk US dollar. Kalau ini ke bawah. Kalau AUD US dollar ni ke bawah. NZD US dollar pun sama dalam 3 wave ke bawah. Okey. Ini anda boleh trade. Ini break. Jadi saya tunggu W, X dan Y, NZD US dollar kita akan long daripada 2 ni. Kita nak tengok RSI breakout structure. Nampak tak dia dah breakout structure? Nah, saya letak kat atas. Nampak tak dia nak breakout structure ni? Kan structure kita mula daripada sini. Dan anda ambil ni je. Daripada 2 ni, ni 2 dia. Mana tempat 2 dia? Ni. Okey. Anda sambung kepada paling tinggi kat sini. Dan ni kita ada ini kita dah ada breakout structure. Ni kita breakout structure. Okey. Naik dan kalau dia turun lagi sini tak perlu turun. Sini dah breakout structure. Maksudnya kalau dia turun kita ada 3 wave kat sini. Jadi kalau dia buat kat sini kita akan long NZD US dollar. Pilih salah satu, jangan trade semua benda. Jangan trade semua benda. Untuk dollar pair NZD US dollar kita ada set up NZD US dollar. Euro US dollar, U-Shave kita ada set up. Pilih salah satu Jangan trade 3-3. Masak kan trade 3-3. UCAD tak ada. UCAD sayangnya tak ada sebab ini triangle. Saya tak suka triangle. Dulu ada dalam T711 ada teknik triangle tau. Dia punya performance Allahu ya apa cakap. Mula-mula bagus, memberikan harapan selepas 3 bulan. Okey. Gold. Ini mungkin sama ada A, B, C, W, X dan turun ke bawah. Maksudnya macam ni. 1, 2, 3. 1, 2. Kalau dia break X, 4 ni, ini adalah X. Dan anda tunggu dia break 3 untuk 1, 2, 3. Kita long daripada 2. Itu alternatif dia. Okey. Pada waktu ini, kita masih katakan dia akan buat satu lagi low. Kalau dia buat satu lagi low, itu adalah A. Kalau dia tak buat low, ini adalah W.
X dan Y. Faham? Sebab tu saya tak pakai triangle. Triangle lah habis. Pakai triangle, mungkin ada orang pakai cantik. Saya dalam sistem ni pakai triangle lancur. Boleh? Either dia W, X dan Y ataupun A, B, C, apa pun, kita tengok apa bentuk dia dekat sini. Berakhir dengan divergence. Kalau dia turun satu lagi, berakhir dengan divergence, then dia buat A, B dan C. Masa ni tengah jalan, tak tahu. Kalau dia naik terus, ini W, ini X, sini dia tumbuh. Jadi itu wave 2. Anda tak masuk sini. Anda tak masuk sini. Saya biarkan chat ni biar anda tahu apa yang kita tengah perhatikan. Silver. Silver bukan dalam sistem 3711, tapi saya akan trade wave 2 kat sini. Saya buang dia punya ni kalau tak orang masuk. Bukan dalam sistem 3711. Saya dah ulang benda tu seminggu dah. Minyak kita punya position ni dah hit target, saya buang. Okay, minyak, dan saya expect dia untuk buat bigger correction. Bigger correction. The thing is, ini masih ada incomplete sequence. Sini kita masih ada incomplete sequence. Anda boleh ambil dekat B ke? Ini masih tak cukup satu. Jadi 4 ni anda boleh trade. 4 ni kita ada incomplete dalam ni pula. Faham? Jadi 4 ni anda boleh trade. Jadi kita tunggu 4 dulu. Anda tak trade pada level semasa. Siapa? Dia yang peliknya kan. Bila kita masuk, dia pergi, ada orang tanya, boleh masuk lagi tak? Anda tak masuk tengah-tengah ni. Saya tak tahu. Dia naik ke turun, yang saya tahu dari sini dia patut kita beli. Dekat sini apa nak jadi, saya tak tahu. Ada je. Dia tengah berjalan macam ni, kita nak kena tipi. Bang, boleh masuk lagi tak? Allah. Saya tak tahu pun dia kena tipi. Cuma yang semalam kan, bila? Dia tak dapat. Dia masuk dekat sini. Itu je. Lain-lain dari tempat tu saya tak tahu. Masa kita buat ini, kita tak tahu ini 1, 2 tau. Yang saya tahu, dia break high, 5 wave, kita tunggu dia punya 3 punya pullback kan. Okay. Copper saya keluarkan. 1 ni nampaknya tak buat high, tak ada apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. And tak ada apa-apa. Copper stand on the side dulu. GBP AUD, Euro AUD, saya tunggu peluang dekat sini. Jadi saya tak dapat bagikan dulu. Ini kena buat wave 3 dulu. Jadi dia belum jadi. Belum break A pun. Jadi saya tak dapat nak bagikan level. Euro GBP arah dia ke bawah. Ini definitely wave 2. Cuma 1 dia tak break out. Jadi tak ada entry. 1 ini tak break out bawah. Tak ada lower low. GBP AUD ke atas. Ini 5 swing. Dan nampaknya konektor dia adalah benda ni. Jadi kalau anda ada entry, saya nampak siapa entry ni? Kan? Anda ada entry, anda masih hold position anda dan sepatutnya anda dah BE. Anda dah BE ni. Anda dah BE ni. Okey, arah dia ke atas. Saya tak sharekan sebabnya kita cuma ikut main trend kita. Saya main trend untuk sistem kita adalah yang kita sharekan dalam live ni adalah untuk daily sebagai main dia. Jadi tapi kalau ada trade dekat sini tak langgar pun. Sini ada trend. Sini ada trend 5 wave breakout. Okay, GBP AUD. GBP NZD masih hala 7. GBP NZD ini bukan low, jadi tak ada entry. GBP AUD kalau anda nak entry, anda enter long yang kat sini. Bukannya tengah-tengah sekarang baru nak enter, tak ada. Jangan. Okey, jadi apa yang kita perhatikan adalah benda-benda ni. Euro US dollar kira sendirilah, faham? Tak dapat trade macam tu, Imon.
trade, anda ikut satu sistem. Dia tak dapat sekejap 50% keluar semua. Tak dapat trade macam tu. Buang cara tu, Imun. Satu cara je. Anda ikut. Kalau anda pakai cara ni, anda ikut je dia. Jangan sekejap keluar, sekejap cara ni, sekejap keluar, sekejap tak keluar. Tak dapat. Anda tak akan dapat mengira anda punya prestasi. Apa trend dekat daily? Ya, itu yang saya perhatikan. Ataupun dekat minor lah, senang. Yang merah tu ya, fractal merah. Itu sebabnya dalam untuk kita punya sesi ni, saya tak dapat pergi terlalu kecil dan terlalu besar. Most yang saya sendiri buat adalah kepada intermediate kalau saya sendiri. Tapi tak salah, untuk sistem kita ni saya gunakan main dia adalah kepada minor, kepada minor. Apa trend minor? Apa minor trend? Trend tu dia kepada apa structure dia, apa daily ke H4 ke. Jadi kalau minor tu adalah kepada daily chart. Daily chart. Okey, boleh download dekat Discord yang sekarang. Okey. Sama juga. Okey. Okey, ada soalan? Sebelum kita masuk kepada topik kita. Topik kita basically saya cuma cerita kepada instrumen saja. Petang nanti kita kaitkan dengan struktur. Ada soalan tak? Series. Yep. Jadi maksudnya kalau dekat sini kena ada trend, ada incomplete kan. Jadi kat bawah-bawah ni kita boleh trade. Sini kena ada incomplete ataupun momentum sequence. Yang 1 hour ni. Sini kena ada. Then kita tengok bawah-bawah ni. Sebab kita punya hari-hari. Kalau saya gunakan yang primary ataupun yang besar ni, mungkin seminggu ataupun sebulan ada 2 entry je. Faham? Jadi kalau yang minor ni at least dalam seminggu kadang-kadang ada banyak sekali kalau trending kan. Ataupun seminggu 1, 2. At least lah dia ada. At least dia ada. Kalau market memang trending, dia banyak entry. Kalau market tak trending, dia tak ada entry. Trend tu tak setiap masa ada. Tak setiap masa. Okey, kalau tak ada soalan, kita masuk ke topik kita, iaitu kepada instrumen pasaran kewangan